Semakin hampir detik kematian, suratan takdir takkan dilengahkan. Diri khawatir, resah perasaan, kinar terakhir masih tersimpan. Apakah jawapanku nanti apabila menghadap Tuhanku? Sedangkan 7 dinar ini masih ada di tanganku. Oh, akhirnya 7 dinar diagih, barulah tenteram nurani menuju kasih tertinggi. Dunia bukan halangan. 7 dinar terakhir lambang kesederhanaan, bukti keamanan Rasulullah. Dia pemimpin ulung, dia kekasih agung. Siapakah kita, di mana berada? 7 dinar terakhir lambang kesederhanaan, bukti keamanan Rasulullah. Dia pemimpin ulung, dia kekasih agung. Siapakah kita, di mana berada? Bismillah. Tes. Tak ada orang respon. Tak dia ada tengok data ni. Dan dengar sendiri. Bismillah. Tes. Tak ada orang respon. Tak dia ada tengok data ni. Dengar sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak dapat kita nak dustakan. Nikmat yang sangat banyak Allah Subhanahu wa taala bagi kepada saya dan juga tuan-tuan. Jadi alhamdulillah, nikmat di antara nikmat yang Allah bagi kepada kita, nikmat apa? Allah bagi kita nikmat hidup. Nikmat yang sangat-sangat besar. Allah bagi kita hidup. Bila Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita nikmat hidup, ini berarti Allah memberi kepada kita peluang. Peluang apa tuan-tuan? Dan peluang yang pertama adalah Allah bagi kepada kita peluang untuk kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, peluang yang Allah bagi kepada kita dengan nikmat hidup ini apa? Adalah peluang untuk kita melakukan kebaikan, mengejar untuk kita buat baik, duk ligan nak buat baik. Ligan nak buat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Yang ketiga, peluang dengan nikmat hidup yang Allah bagi kepada kita adalah peluang untuk kita segera meninggalkan maksiat dan meninggalkan apa yang dilarang dan ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita menjadi
hamba Allah, kita menjadi manusia yang cemerlang. Cemerlang kita dekat dunia, malah kita cemerlang dekat akhirat. Tuan-tuan, tolong respon saya tuan-tuan. Pagi ini saya kali pertama di surau Raudatul Barakah, Menara Zakat. Lestang. Jadi pada pagi ini insya-Allah saya memilih satu tajuk iaitu mengejar impian. Sebab kita semua orang ada impian. Semua orang ada impian. Tak ada siapa yang tak ada impian. Tapi kadang-kadang ada orang salah. Impian dia salah. Dia ada impian tapi cara buat dia salah. Ada orang yang macam tu. Saya ingat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu cerita seorang yang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dengan para sahabat, Nabi nak pi berperang dan kemudian Nabi tunjuk kepada sahabat, kata seorang lelaki yang gagah, yang sangat berani, yang sangat hebat di medan perang, Nabi tunjuk dia. Nabi kata, sahabat, hampa tengok dia ni adalah ahli neraka. Dia adalah ahli neraka. Sedangkan sahabat mengiktiraf dia sebagai orang yang sangat kuat, sebagai orang yang sangat gagah, orang yang sangat berani di dalam medan perang. Tiba-tiba Nabi yang iktiraf dia sebagai ahli neraka. Betul? Matlamat dia ada matlamat, dia ada impian dia. Tapi cara buat dia salah sehingga Nabi SAW mengatakan bahawa dia adalah ahli neraka. Siapa dia ni? Kemudian tak apalah. Bila Nabi sebut macam tu, ada seorang sahabat dia ikut belakang lelaki ni yang Nabi gelarkan dia sebagai ahli neraka ni. Dia berperang bersama dengan Nabi. Dia berperang untuk nak lawan dengan musuh-musuh Islam. Dia berperang bersama dengan orang-orang Muslim. Dan sahabat mengiktiraf dia adalah sebagai seorang yang berani dan dia adalah seorang yang sangat kuat dalam medan perang. Seorang sahabat tak puas hati dia ikut belakang lelaki ni. Sebab apa Nabi kata dia sebagai seorang ahli neraka? Bila mana dia lawan dengan sangat berani. Orang lain pun, sahabat kata, kami pun tak berani nak lawan macam dengan dia. Tiba-tiba dia lawan dengan sangat berani, dengan sangat gagah. Dia libah habis semua orang. Dan kemudian dia dalam keadaan, dia sendiri pun tercedera. Dia sendiri pun dalam keadaan parah. Dah hampir sangat dah nak mati. Hampir sangat dah nak mati. Tiba-tiba tuan-tuan, sahabat ni melihat bahawa orang yang disebut oleh Nabi SAW sebagai ahli neraka ini, tiba-tiba dia mengambil satu pedang dan kemudian meletak di atas dada dia dan dia tikam sehingga dia mati. Tuan-tuan, perempuan yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini tuan-tuan, apa maksud dia tuan-tuan? Dia mengejar impian untuk dia syahid ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi cara dia salah. Sebab apa? Dia hampir sangat dah nak syahid. Dia hampir sangat dah nak mati. Tapi tak sabar dia nak sampai impian dia tu. Tak sabar dia nak sampai apa yang diimpikan. Itulah dia nak syahid, dia nak mati tu. Dan dia sanggup untuk membunuh diri dia. Untuk dia segera mati di medan perang. Tuan-tuan, itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dia merupakan ahli neraka. Kemudian sahabat berjumpa Nabi. Ya Rasulullah, betul kata apa yang Tuan kata tadi. Kan, aku melihat bahawa dia telah membunuh diri dia sebelum dia benar-benar mati dan syahid di medan perang. Dan kemudian Nabi SAW, Nabi kata apa? Nabi kata, di dunia ni ada manusia yang mana hidupnya hidup sebagai seorang ahli syurga. Hidup dia, amalan dia buat benda baik, apa benda dia tak buat, semua dia buat benda baik. Tapi mati dia, mati sebagai ahli neraka. Dan ada juga orang yang mana hidup dia, hidup macam dengan ahli neraka. Tengok dia ni tahan ni confirm neraka. Tuan-tuan, nak abang sampai macam tu sekali, bila tengok dia kata, hang ni confirm neraka. Kalau orang duduk bisik kat tinggal dia, kita kata apa? Kita kata dekat dia, ni nak abang dengan hang, neraka akin salam. Nak abang sampai tahu tu, hidup dia, hidup macam orang ahli neraka. Tapi tuan-tuan, kata Nabi SAW, ada orang yang macam ni, hidup macam dengan ahli neraka. Hidup kehidupan dia macam dengan ahli neraka. Tapi mati dia sebagai ahli syurga. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini insya-Allah, nak mengejar impian, tapi biarlah kita ada cara. Islam juga mengajak kita supaya kita untuk mengejar impian, untuk kita berlumba-lumba, kita nak mencapai kita punya goal. Kita nak mencapai kita punya matlamat, nak mencapai kita punya impian. Islam pun tak larang. Dan Allah SWT sendiri pun sebut di dalam surah Ali Imran ayat 133, Allah kata apa? Allah kata, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allah kata apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah
berlumba-lumbalah untuk memohon ampun, mendapatkan pengampunan daripada Tuhan kamu. Segera kita mohon. Boleh lebih sikit. Lebih tak ada. Dan saya kat tempat kerja tu tuan, saya di pejabat zakat daerah Yan. Allah kata apa tuan? Allah kata, bersegeralah kita untuk kita memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Allah kata wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Sebab syurga aku kata Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan seluas bumi. Uiddat lil muttaqin. Yang mana disediakan khusus kepada hamba-hamba aku yang bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ada impian? Ada. Impian dia apa? Impian dia adalah syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, yang mana Allah janjikan syurga yang seluas langit dan bumi. Yang mana kita tengok sekarang tuan-tuan, langit yang sangat-sangat luas, bumi yang sangat-sangat luas tuan-tuan. Allah yang tu akan disediakan kepada kita di dalam syurga nanti tuan-tuan, yang sangat luas, yang tak dapat kita nak bayangkan. Kan? Ada matlamat, ada impian, ada impian. Ada impian. Tapi tuan-tuan, yang perempuan yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini, saya nak berkongsi apa yang dikongsikan oleh guru saya pagi kemarin. Dia berkongsi 8 perangai ataupun 8 sikap macam mana sebenarnya orang yang suka mengejar impian. 8 perangai ataupun 8 sifat ataupun 8 sikap orang yang suka mengejar impian. Tuan-tuan, saya dan juga tuan-tuan, kita kena ada perangai ini. Kita kena sama-sama usaha untuk ada perangai ini. Sebab apa? Sebab kita nak mengejar impian. Impian kita nak kejar bukan setakat kita nak kejar di akhirat nanti, tapi kita nak kejar impian kita juga di dunia ni. Nah, kita nak kena ada impian. Semua orang ada impian. Sahabat-sahabat kita di Lembaga Zakat Negeri Kedah, sahabat-sahabat kita semua kena ada impian. Kita kena ada impian yang tersendiri. Buatlah impian apa pun, tak kena banyak tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, kita kena ada ciri-ciri ataupun perangai ataupun sifat orang yang nak mengejar impian. Kita kena ada, saya kena ada dan tuan-tuan semua kita kena ada. Impian untuk dipilih sebagai ahli syurga. Masya Allah, Ustaz Syafiq. Baik. Saya nak kongsi apa yang dikongsikan oleh guru saya, Faizul Ikhwan. Tuan Faizul Ikhwan. Masya Allah, dia sangat orang yang sangat memberi motivasi tuan-tuan. Sangat memberi motivasi. Baik. Apa yang dikongsikan tuan-tuan ada 8 perkara. InsyaAllah kita cuba habiskan dengan ringkas walaupun agak panjang lah. Poin-poin yang dia bagi ni ada 8 benda tuan-tuan. Baik. 8 perkara yang saya akan kongsikan pada hari ini ada 8 perkara ataupun 8 perangai orang yang suka mengejar impian. Baik. Yang pertama apa dia tuan-tuan? Perangai orang yang suka mengejar impian adalah dia sentiasa memaksimalkan capability dia. Memaksimalkan kemampuan dia. Okey, tuan-tuan? Orang yang mengejar impian, orang yang suka mengejar impian ni, dia memaksimalkan apa yang ada pada dia, apa yang kemampuan yang ada pada dia. Padi. Allah Ustaz Johari Abdul Wahab. Masya-Allah. Dia memaksimalkan apa yang ada kemampuan pada dia. Baik. Apa kemampuan yang ada pada kita? Apa kemampuan yang ada pada saya dan apa kemampuan yang ada pada tuan-tuan? Ada 6 kemampuan yang dia senaraikan. Baik, yang pertama apa dia? Kemampuan kita adalah kita mampu untuk memaksimalkan hari-hari kita. Kita memaksimalkan hari ini, senang cerita. Kita memaksimalkan hari ini, kita tak biarkan hari kita ni berlalu dengan kita melakukan perkara-perkara yang boleh, perkara-perkara yang tidak berfaedah. Kita takkan biarkan hari ini berlalu sehinggalah sampai masuk waktu daripada kita mula makan pagi tadi, sampailah kita nak ambil bantai tepuk-tepuk, kita nak tidur, tuan-tuan. Kita takkan biarkan hari kita berlalu dengan kita melakukan perkara yang sia-sia. Ini adalah satu perangai yang perlu ada kepada kita, tuan-tuan. Yang perlu kita memaksimalkan apa dia? Yang pertamanya, memaksimalkan hari ini. Tuan-tuan, memaksimalkan hari ini. Tuan-tuan, lah pukul berapa? Lah pukul 10. Kita bangkit daripada subuh tadi, pukul 5 sampai lah ni. Apakah yang telah kita buat? Tanya saya, tanya diri kita sendiri, tuan-tuan. Apa yang kita buat, tuan-tuan? Yang telah kita memaksimalkan dalam tempoh beberapa jam ni, sampai sekarang ni, tuan-tuan. Apa yang telah kita memaksimalkan masa kita? Adakah dengan habis kita melakukan perkara-perkara yang tak berfaedah? Ataupun kita telah menggunakan masa itu dengan sebaiknya? Sebab apa? Sebab kita nak bila sampai waktu kita tidur, kita puas. Kita puas. Sebab apa? Sebab kita telah buat apa yang sepatutnya kita buat.
Itu adalah ciri-ciri orang yang suka mengejar impian. Baik, itu adalah satu kemampuan yang pertama. Baik, kemampuan yang kedua. Ni kita baru masuk poin yang pertama, tuan-tuan. Poin yang pertama, perangai orang yang suka mengejar impian adalah dia memaksimalkan kemampuan dia. Kita ambil satu, apa yang dikatakan kemampuan itu? Kemampuan yang pertama ni adalah dia memaksimalkan hari ini. Baik, yang kedua, dia memaksimalkan networking dia. Okey, memaksimalkan networking dia. Okey, networking ni macam mana? Kawan-kawan kita tengok, tuan-tuan, di keliling kita ni ada siapa? Siapa yang ada di keliling kita ni, tuan-tuan? Ini adalah networking kita. Minta bantuan mereka, minta tolong mereka, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita nak mengejar impian kita, tuan-tuan. Kita tak boleh duduk seorang-seorang. Kita tak boleh nak duduk seorang-seorang, kita tak boleh nak hidup seorang-seorang, tuan-tuan. Kita kena minta bantuan orang lain. Tuan-tuan, siapa ada keliling kita, tolonglah cek. Kan? Tuan-tuan duduk dekat tempat kerja, tuan-tuan kat mana? Saya duduk dekat pejabat zakaian, saya tengok orang keliling saya, siapa yang kita boleh minta tolong. Tuan-tuan, percaya tak, tuan-tuan? Kadang-kadang kita ni ada satu perangai. Perangai kita apa? Perangai kita ni, kita segan nak minta tolong orang. Sebab apa? Sebab kita rasa, kalau aku minta tolong dia, adakah dia nak tolong aku? Kan? Kalau aku minta tolong dia, rasa macam menyusahkan dia tak? Yang ni lah satu mindset yang perlu kita buang, tuan-tuan. Sebab kita tak suka nak minta tolong orang. Bagi contoh, tuan-tuan, masa PKP itu. Kan? Saya sentiasa duk tawarkan, siapa nak belajar? Siapa nak belajar dengan saya untuk saya nak buat setup live, untuk kita nak buat live dan sebagainya? Siapa yang nak saya bantu? Tuan-tuan, tak ada. Tuan-tuan, tak ada. Kan? Berapa orang, kalau ada berapa kerat sangatlah yang nak kita tolong. Sebenarnya, tuan-tuan, kemampuan kita. Baik, kemampuan kita yang ketiga apa dia, tuan-tuan? Kemampuan kita adalah dengan kita memaksimalkan duit kita. Memaksimalkan duit kita. Kita ada duit, gunalah duit kita ni semaksimal yang mungkin untuk mengejar impian kita. Gunalah semaksimal yang mungkin. Contohlah kita di pejabat zakat ni, tuan-tuan. Kan? Kita ni pengalaman orang mai bayar zakat dekat kita, tuan-tuan. Kadang-kadang bayar zakat pun berkira, tuan. Mesti tak? Bayar zakat pun berkira. Kira mai kena bayar zakat. Kita kata ni kena bayar zakat 1,000. Kan? Kena bayar zakat 1,000. Jadi dia kata 1,000, dia kata 500 boleh tak? Nampak tak? Bukan kata untuk diri dia, untuk Allah Subhanahu Wa Taala sekalipun dia tidak memaksimalkan sebaik mungkin duit yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia. Orang yang nak mengejar impian, dia perlu gunakan segala kemampuan dia. Duit yang dia ada, gunakan untuk dia mengejar impian. Nak mencari syurga Allah Subhanahu Wa Taala, duk minta, ya Allah bagilah aku syurga, ya Allah bagilah aku syurga, bayar zakat pun tak cukup. Ya Allah bagilah aku syurga, bagilah aku syurga. Nak sedekah pun tunggu pergi masjid dulu. Kan? 3 bulan, tuan-tuan, tak boleh pergi masjid. 3 bulan tak boleh pergi masjid, tak pernah duk bersedekah. Kan? Kita cadanglah, kata buatlah satu tabung apa semua. Kan? Tak boleh nak pergi masjid, bubuhlah duit tu dalam tabung tu, nanti boleh pergi masjid, bawa pergi. Tuan-tuan, tak ada, tuan-tuan, tunggu pergi masjid baru nak sedekah. 3 bulan tak pergi masjid, tak ada. Kan? 3 bulan tak pergi masjid. Betul pula abang kata, tabung tak boleh lalu. Tabung tak boleh lalu, tak cari tabung hak tepi dinding tu. Tunggu tabung lalu mai depan. Allahu Akbar. Sampai tera tu. Nak abang kata kita ni, tuan-tuan. Baik. Kita perlu maksimalkan duit kita untuk kita nak mengejar impian kita. Baik. Kemudian kita yang keempat. Apakah kemampuan kita? Adalah dengan kita memaksimalkan tools yang ada pada kita. Kita ada banyak tools, tuan-tuan. Kita ada banyak peralatan, tuan-tuan, yang kita boleh guna. Maksimalkan. Dan zaman PKP tak boleh pergi mana. Tapi kita ni jenis orang duk mengajak, kita ni jenis orang duk bagi motivasi dekat orang, jenis, tuan-tuan, gunakan, tuan-tuan. Gunakan segala tool yang ada pada kita. Dia kata, alah, tak ada apa payahlah nak buat dan sebagainya. Telefon ada. Beli iPhone sampai 3-4 ribu. Kan? Tapi guna buat tekat gambar. Ha? Baik pakai Oppo, kan? Baik pakai Oppo. Kan? Murah sikit. Kan? Baik pakai Realme. Bagus 1,000. Kan? Beli iPhone sampai 3-4 ribu. Tak guna pun, kan? Kan? Kita tak memaksimalkan, tuan-tuan. Kemampuan yang kita ada sebenarnya, tuan-tuan, kita ada kemampuan. Semua kita ada kemampuan. Beli peralatan, rajin beli gadget ni, beli gadget ni, beli peralatan ni, beli peralatan tu. Apa pun tak buat. Okey? Baik, tuan-tuan, yang kelima adalah dengan kita menggunakan kemampuan kita, dengan kita memaksimalkan talent yang kita ada. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada saya dan juga tuan-tuan mengurniakan kemampuan ataupun mengurniakan talent kita ataupun bakat kita, tuan-tuan. Allah menggunakan bakat. Setiap orang ada bakat dia. Bakat dia tak sama, tuan.
Cuma kita yang tak memaksimalkan bakat kita. Dan Allah kurniakan kita semua bakat. Allah bagi kepada kita semua ada bakat. Ha? Tapi macam mana cara kita nak tahu bakat kita, tuan? Okey, saya bagi satu tip, tuan-tuan, yang mana guru saya pesan yang dia kongsikan kemarin. Dia kata, macam mana kita nak tahu bakat kita, tuan-tuan? Tanyalah kawan-kawan kita. Nak tahu bakat kita, tanya kawan-kawan kita. Pergi jumpa kawan, dia kata, bro, aku nak tanya hang ni. Kan? Hang tengok aku ni, ada tak bakat? Kan? Ataupun tanya dia kata, nak tanya hang ni, hang tengok aku ni, apa bakat yang ada pada aku? Dan itu adalah satu jalan yang paling mudah dan satu jalan yang paling sesuai untuk kita nak tahu bakat kita sendiri. Kita jangan duk mereka bakat kita, kan? Kita tak ada bakat, kita nak pakai hentam buat kromo, kan? Tapi hak tu kita akan sampai lagi. Kita kena tanya kawan-kawan kita, hang tengok aku ni ada bakat apa? Aku ni duk kerja dekat pejabat zakat ni, hang tengok aku ada kemampuan apa untuk aku nak bantu pejabat zakat? Ataupun dia kata aku ni teringin nak berniaga, tapi hang tengok aku ada bakat apa? Ataupun dia kata aku nak buat sikit lain daripada yang benda yang aku duk kerja ni, dia kata hang tengok aku ada bakat apa? Tanya kawan-kawan dia akan habaq, dia akan nampak. Dia akan nampak apa bakat kita sebenarnya, tuan-tuan. Dan tuan-tuan, seperti yang saya sebut tadi, tuan-tuan, setiap daripada kita Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita bakat. Dan walaupun kadang-kadang bakat tu hanya yang kecil, bakat tu tak besar mana, tapi bila kita memaksimalkan bakat kita tu, tuan-tuan, dia akan boleh pergi jauh dan jauh lebih daripada orang lain. Kita tengok sendirilah, tuan-tuan. Banyak daripada agensi-agensi, banyak daripada orang kadang-kadang, tuan-tuan, belajar tak tahu mana, tuan-tuan. Ada daripada agensi-agensi kadang-kadang tu dia tak besar mana pun agensi tu, tapi dia boleh pergi jauh. Sebab apa? Sebab dia memaksimalkan talent yang ada pada dia. Kan? Kadang-kadang ada orang, tuan-tuan pun pernah ada pengalaman, ada orang, tuan-tuan, yang mana dia duk mengaji, yang mana dia duk dia belajar ni tak pernah duk boleh, belajar ni tak pernah duk skor pun. Tapi bila habis belajar, dia boleh pergi jauh daripada kita. Kita duk merangkak tapi dia pergi jauh lagi daripada kita. Sebab apa? Sebab dia memaksimalkan talent ataupun bakat yang ada pada dia. Baik, yang keenam, tuan-tuan. Kita masih lagi dalam poin yang pertama. Tapi kita ada enam perkara, 6 kemampuan yang saya kongsikan ni. Kemampuan yang keenam adalah dengan kita memaksimalkan mentor kita ataupun kita memaksimalkan penasihat-penasihat kita. Tuan-tuan, saya percaya, tuan-tuan, kita semua ada mentor dan kita semua ada penasihat kita. Semua kita ada mentor. Siapa mentor, tuan-tuan? Tak kira lah, tuan-tuan, ada 100 mentor pun. Kan? Paling kurang, tuan-tuan, mesti ada satu mentor yang tuan-tuan perlu dapatkan nasihat dah. Yang tuan-tuan perlu dapatkan nasihat. Kita ni jangan ego, tuan-tuan. Kita ni jangan ego. Kita ni jangan duk rasa macam kita ni dah kemah sangat dah. Kita tak perlukan kepada nasihat. Kita semua perlukan kepada nasihat. Carilah mentor kita, mintalah nasihat. Apa saja yang kita nak buat, kita perlukan kepada nasihat. Perlukan kepada nasihat. Daripada nasihat itulah akan turunnya hidayah, tuan-tuan. Daripada nasihat itu akan turunnya hidayah, tuan-tuan. Saya ada kawan, tuan-tuan. Dia tekad dia nak berhenti kerja. Dia tekad dia nak berhenti kerja, tuan-tuan. Jadi, dalam tekad dia nak berhenti kerja tu, dia berasa bahawa itu adalah satu tekad dia yang betul dan dia merasakan itu adalah satu benda yang dia betul dia nak buat. Dan dia merasakan dia tak perlu pun nak tanya pendapat orang. Dan dia buat keputusan dan dia berhenti kerja. Rupanya dia berhenti dalam keadaan dia silap membuat keputusan kerana keputusan yang dia buat adalah berdasarkan emosi dia. Buat keputusan berdasarkan amarah dia. Marah. Dengan emosi dia, dengan marah, buat keputusan dia kata, ni keputusan aku yang betul. Berhenti kerja. Berhenti, menyesal, tuan. berhenti, menyesal, tuan. Menyesal. Tak payah tunggu 6 bulan. 2 bulan, 3 bulan, cukup menyesal. Sebab apa? Sebab dia silap buat keputusan. Kita ada mentor, tuan-tuan. Minta nasihat daripada mentor kita. Jangan duk berasa kita ni kemas sangat, tuan-tuan. Minta nasihat daripada mentor kita. Memaksimalkan mentor kita. Minta lah tolong. Kadang-kadang mentor kita ni tak sabar nak tolong kita ni. Dia mau sangat nak tolong kita. Tapi kita ini yang payah nak minta tolong. Tu dah. Nak faham tu? Kita ni yang payah nak minta tolong. Jadi tuan-tuan, tolong maksimalkan penasihat kita. Baik.
Tuan-tuan, itu 6 perkara yang perlu kita gunakan kemampuan kita, tuan-tuan. 6 perkara yang perlu kita gunakan kemampuan kita. Allah. Baik. Tuan-tuan, kita pagi ni kita bicara tentang 8 perangai orang yang suka mengejar impian. Yang pertama saya sebut apa? Memaksimalkan capability kita, kemampuan yang kita ada. Saya kongsi ada 6 kemampuan yang kita ada. Guna semua. Yang pertama kita kena gunakan kemampuan hari kita. Hari ini gunakan sepenuhnya. Kita memaksimalkan kemampuan networking kita. Kita ada kawan-kawan. Kita tengok siapa di sekeliling kita. Kita guna semua. Dan kemudian yang ketiga, memaksimalkan duit yang kita ada untuk kita mengejar impian. Yang keempat, dengan kita memaksimalkan tool ataupun peralatan yang kita ada untuk kita mendapatkan impian kita. Untuk kita mengejarkan impian kita. Yang kelima, dengan kita memaksimalkan talent yang kita ada, bakat yang kita ada, walaupun bakat tu kecil, gunalah bakat itu untuk kita pergi jauh sebab kita memaksimalkan bakat yang kecil kita tu. Kemudian yang keenam adalah memaksimalkan mentor kita ataupun penasihat-penasihat kita. Guna nasihat mereka sebab daripada nasihat mereka lah akan turunnya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada lagi seorang kawan saya, tuan. Dia nak mati kerja, dia rasa dia tekad, dia buat betul lah. Tekad aku nak mati. Macam mana pun aku nak mati. Tapi dia bijak satu benda ya, sebab apa? Sebab dia tanya mentor dia dulu. Dia tanya mentor dia dulu. Dia kata, saya buat keputusan, saya ingat saya nak mati kerja. Jadi tolong nasihatkan saya. Oh, ini adalah satu langkah yang sangat baik. Dia ingat itu merupakan satu benda yang sangat-sangat betul lah. Rupa-rupanya dia adalah sangat-sangat tersasar dengan nasihat daripada mentor dia. Dia duk rasa macam mentor dia duk harap mentor dia kata, tak apa, eloklah hang berhenti kerja, hang pun nampak dah cantik dah apa semua, hang berhenti kerja. Tak, rupa-rupanya tak. Mentor kita ni kenal kita, tuan-tuan. Dia kenal kita. Last, mentor tu kata apa dekat dia? Dia kata, aku nak bagi tahu dekat hang, dia kata, kalau hang berhenti kerja, dia kata, apa kemampuan ataupun apa yang hang boleh buat, dia kata. Kan? Kalau kata kemas sangat ni, berniaga ni, kemas sangat ni sampai nak berhenti kerja ni, kan? Dia kata, berapa kemampuan yang hang boleh tanggung dengan pendapatan yang boleh dapat berbanding dengan kerja hang ni. Kan? Kawan pun tak tahu nak jawab, blur. Kan? Dia pun rasa, tak kemas mana pun berniaga ni kan. Berniaga tak kemas mana pun tapi nak berhenti kerja. Kan? Dia kata, betul tak? Dia kata, kalau lah income hang dah sampai 20,000, hang takkan tanya aku pun, dia kata. Dia kata, kalau income hang daripada hang berniaga tu, sebulan hang dapat maintain 20,000 sebulan, silap-silap hang call aku pun tak, dia kata. Nampak tak, tuan? Rupanya, keputusan yang kawan tadi buat tu adalah berdasarkan emosi, tuan-tuan. Nampak tak? Perlu tak, tuan-tuan, kepada mentor? Perlu tak kepada penasihat? Perlu, tuan. Maksimalkan, tuan. Gunalah mentor kita ni dengan sesungguh hati, tuan. Baik, kita pagi ni kita bincang, tuan-tuan, ada 8 perkara ataupun 8 perangai orang yang suka mengejar impian. Baik, yang pertama memaksimalkan kemampuan kita. Baik, yang kedua, tuan. Perangai orang yang suka mengejar impian ni adalah dia sentiasa mengatakan no, tuan. Dia sentiasa mengatakan no, tuan. No. No ni apa, tuan? Dia sentiasa mengatakan tidak pada sesetengah perkara dan pada sesetengah orang. Kan? Dia kena berani untuk dia katakan no. Berani untuk dia say no. Boleh. Macam-macam. Berani untuk katakan tidak, tuan. Pada sesetengah perkara dan pada sesetengah orang. Sebab kadang-kadang kita ni adalah kadang kita ni tak sampai hati. Orang suruh buat hal ni, kita nak buat hal ni. Orang suruh buat hal ni, dengan nak buat hal ni. Sampaikan kadang-kadang kita ni telah melanggar prinsip kita sendiri. Tak sampai hati dah nak jaga hati kawan. Kawan minta buat macam ni, tak apalah aku buatlah. Buat, tuan adalah itu satu perkara yang sangat merugikan kita. Kita kena berani untuk kita mengatakan no. Aku tak boleh buat ni. Dia suruh buat ni. Dia kata tolong tak buat macam ni. Dia kata aku tak boleh buat macam ni. Sebab ini bukan prinsip aku. Tak payahlah abang kata tu prinsip aku kan. Sebab benda tu telah melanggar prinsip kita. Kita kena berani untuk kita katakan no. Sebab perkara itulah yang akan merugikan kita. Okey, baik, itu yang kedua. Yang ketiganya, perangai orang yang suka mengejar impian ini adalah dia ada satu sifat belasah aja. Belasah aja. Belasah aja ni macam mana, tuan? Kita kadang-kadang kita nak buat satu-satu benda, tuan. Kadang-kadang kita takut. Kita macam kita nak buat satu-satu benda, tapi kita takut.
Kita nak buat, tak tahu nak buat macam mana. Kita nak buat, tak kira orang kata apa kan. Kan? Saya selalu duk minta sahabat-sahabat kata, buatlah live kan. Apa dia ada apa dah? Ada benda yang perlu hangpa buat live. Sekarang ni lah musim PKP, hangpa kena buat live. Orang nak keluar tak boleh, hangpa nak pergi keluar tak boleh. Buatlah live kan. Tak berani. Kan? Tak berani dia kata, tak lagi aku buat live lagi, tak tahu nak cakap apa. Kan? Lagi kalau aku buat live lagi ni, orang kata apa pula kan. Nampak tak? Sebab kita memikirkan apa benda yang akan jadi bila mana kita buat. Orang yang mengejar impian ni tuan-tuan, dia belasah ya tuan, belasah. Belasah. Sebab dengan kita belasah tuan-tuan, yang itulah yang akan kita tahu keputusan dia. Lepas tu, dah buat tu, dah tahu dah, dia kata, kalau aku buat dulu, dia kata, kalau dulu aku buat, dia kata. Nampak tak? Barulah kita nampak. Baik, itu yang ketiga, perangai orang yang suka mengejar impian. Perangai dia yang ketiga adalah dia suka belasah aja tuan. Belasah, tuan. Kita semua ada kemampuan belasah, tuan. Gunakan bakat kita, ambil lihat atas tadi ni. Baik, yang keempat. Okey, perangai orang yang suka mengejar impian ini adalah tuan-tuan, dia kena hidu orang yang negatif dan orang yang akan menarik dia ke belakang. Orang yang perangai dia mengejar impian ini tuan, yang suka mengejar impian ini tuan, dia kena ada satu hidu tuan. Dia kena ada satu perangai suka menghidu orang yang negatif dan orang yang suka menarik dia ke belakang. Orang yang macam ni tuan-tuan kena buang tuan-tuan. Sebab apa? Sebab orang yang macam ni tak langsung membantu kita tuan. Sikit pun dia tak akan membantu kita tuan. Jadi dia akan hidu, tengok dia kata, kalau aku kawan dengan ni, kalau aku join dengan dia ni, dia kata aku problem. Jadi orang yang macam ni, tolak tepi tuan. Bukan kata putih kawan, tapi tolak tepi. Jangan pergi jadi geng tuan. Letak tepi dulu tuan. Baik, itu yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat. Baik, yang kelima. Macam banyak pula lah. Yang kelima, orang yang suka mengejar impian ni adalah orang yang suka menolong orang lain. Dia suka tolong orang lain. Tuan-tuan, Nabi pun sebut kepada kita, tuan-tuan. Nabi kata apa? Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang yang suka menolong orang lain. Orang yang suka menolong orang lain di dekat dunia ni, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan urusan dia dekat dunia dan juga memudahkan urusan dia dekat akhirat. Dia tolong dekat dunia, tapi Allah mudahkan dia, Allah tolong dia dekat dunia dan Allah tolong dia dekat akhirat. Tuan-tuan, kita kena jadikan tolong orang ni sebagai satu misi. Tolonglah orang. Orang perlukan bantuan apa, kita kena tolong. Kita ada sikit kelebihan, orang minta tolong, tolonglah tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan, dengan kita tolong orang, Allah Subhanahu Wa Taala akan tolong kita, mudahkan urusan kita. Sebenarnya tuan-tuan, kadang-kadang kita takut nak tolong orang ni, kadang-kadang, kalau aku tolong dia, kan? Kalau aku tolong dia, dia kata, kalau aku cerita macam ni, buat macam ni, lagi dia potong aku pula. Takut anak murid lawan tok guru. Takut macam tu. Tak, tuan-tuan. Sebenarnya dalam konsep ilmu ataupun dalam konsep apa saja, tuan-tuan, dalam kita nak memberi bantuan, tuan-tuan, itu sebenarnya dalam masa yang sama kita bantu orang, rupa-rupanya kita sedang membantu diri kita sendiri. Betul, tuan-tuan? Kita bantu orang, sebenarnya dalam masa yang sama kita sedang membantu diri kita sendiri. Jadi orang yang suka mengejar impian, perangai dia kena ada perangai suka tolong orang. Mulai hari ini tuan-tuan, saya dan tuan-tuan, kita kena sama-sama jadikan misi untuk tolong orang. Jadikan ini sebagai misi. Misi kita apa? Aku mesti tolong orang. Tolonglah orang, tuan. Walaupun kadang-kadang kita tolong, kita tak dapat duit pun, kan? Tolong, kita tak apalah, tolong buat, kan? Salam-salam, salam tak ada apa. Dia tolong-tolong apa dah, apa pun tak bagi, tuan. Tak apa, tuan. Tapi Allah SWT akan turunkan kepada kita keberkatan ke arah lain. Allah SWT tolong kita ke arah lain. Dia mai daripada sudut-sudut yang lain. Kadang-kadang mai daripada sudut-sudut yang tak disangka-sangka. Baik, tuan-tuan. Itu yang ke berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Yang keenam, tuan-tuan, perangai orang yang suka mengejar impian ni adalah apa? Dia tidak bercakap tentang kisah-kisah yang dulu. Orang yang suka mengejar impian, dia tak tengok dah, dia tak pandang dah kat belakang, tuan-tuan. Kan? Kalau jumpa orang yang macam ni, tuan, dia main cerita, dia kata aku dulu ni, dia cerita macam tu, aku dulu ni kemas tak tahu nak abang.
Dia kata, aku dulu ni jawatan tinggi. Aku dulu ni kerja ni duduk nombor 1. Dia kata, aku dulu ni paling kaya. Kalau kata kawasan tu, kalau kata Sungai Petani ni, aku paling kaya. Dia kata, kalau aku cerita hak dulu. Itu bukan perangai orang yang suka mengejar impian. Orang yang suka mengejar impian, dia takkan cakap tentang kisah dia di belakang, tapi dia sedang bercakap tentang matlamat dia di masa hadapan. Tuan, sebab tu kita kena ada matlamat yang lebih jauh, tuan. Kita tak fikir apa matlamat aku untuk tahun depan. Tak, kita tak fikir tahun depan, tapi kita fikir apakah yang apa dia matlamat kita pada tahun 2050. Tuan. Orang yang ada impian, tuan, dia fikir lagi jauh. Dia akan fikir ke depan. Tuan, sebab tu pesan guru saya dia kata apa? Kalaulah ada 5 orang yang selalu mai cerita dekat kita tentang kisah-kisah dia yang sebelum ini, maka kita akan menjadi orang yang keenam pun sama akan duk cerita tentang kisah-kisah yang belakang. Tapi kalaulah kita berkawan dengan 5 orang yang suka menceritakan tentang matlamat masa depan dia, cerita pasal goal dia, apa yang dia nak kena buat, tuan, maka kita lah orang yang keenam bersama-sama dengan mereka akan meraih kejayaan, tuan. Dan baik, boleh lagi, tuan? Baik, yang ke-7. Perangai orang yang suka mengejar impian, tuan. Baik, saya ulang balik, tuan. Mungkin ada yang baru masuk, tuan. Ramai bersama-sama dengan saya. Ada 7,000 orang ni. Ada 7,000 orang ni, tuan. Baik, macam mana perangai orang yang suka memaksimalkan, perangai orang yang suka mengejar impian, tuan? Yang pertama, dia memaksimalkan kemampuan yang dia ada, tuan. Yang kedua, dia berani untuk dia mengatakan no, tuan. Berani untuk mengatakan tidak, tuan. Pada setengah keadaan dan pada sesetengah orang, tuan. Yang ketiga, tuan, apa dia? Dia ni berani untuk belasah je, tuan. Untuk belasah, tuan. Yang keempat, dia kena pandai ataupun dia kena hidu, dia kena ada bau orang-orang yang negatif, orang yang boleh menarik dia ke belakang, tuan. Dia kena hidu. Baik, yang kelima, tuan, dia kena jadi orang yang suka menolong orang lain. Yang keenam adalah dia tidak bercakap tentang kisah-kisah dia yang dulu. Kisah-kisah dia yang lepas. Tentang kejayaan dia yang lepas. Tentang hebatnya yang lepas. Dia kata, aku dulu kurui. Dia kata, aku dulu kurui. Tak cerita lah. Kan? Dia kata guru saya apa? Dia kata, nenek aku pun cantik dulu. Nenek aku pun cantik dulu. Tak payah cakap tentang cerita-cerita yang lama. Tapi kita cakap tentang matlamat kita yang ke depan. Okey. Baik, yang ke-7. Baik, yang ke-7, tuan-tuan, apa dia? Perangai orang yang suka mengejar impian ni adalah orang yang tak pernah puas hati dengan apa yang dia capai. Okey, ini sangat-sangat penting, tuan-tuan. Ini sangat-sangat mahal, tuan-tuan. Kadang-kadang kita suka duduk pada satu tahap yang selesa. Kita berasa bahawa aku duduk sini, okey, aku dah selesa dah macam ni, aku buat macam ni, aku tak mau dah macam mana, aku akan duduk dalam keadaan yang macam ni. Dia duduk dalam keadaan yang selesa. Ini sangat-sangat bahaya, tuan-tuan. Sebab perangai orang yang berjaya, perangai orang yang suka mengejar impian, tuan-tuan, dia takkan merasa puas hati dengan apa yang dia capai. Bukan tak bermaksud dia tak bersyukur, tapi dia sentiasa nak mencarikan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Contohlah, dia ni pandai masak, kan. Dia ni pandai masak. Masak, dia berniaga pun orang kata sedap. Dia puas hati dah dengan cara dia masak. Puas hati dah dengan cara dia masak. Dia puas hati dah ni. Tiba-tiba ada orang lain masak lagi sedap daripada dia. Kan? Selama ni duduk selesa, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai setahun dia duduk masak. Dia kata hak dia paling sedap sekali. Tiba-tiba ada orang lain masak lagi sedap. Dia tak upgrade pun. Dia tak buat penambahbaikan pun. Kan? Dia tak buat penambahbaikan pun pada masakan dia. Tiba-tiba ada orang lain masak lagi hebat dan lagi sedap daripada dia. Sebab, tuan-tuan, zaman sekarang, kita tahun 2020, tuan-tuan, orang bukan hanya cari yang sedap, tapi orang cari yang sedap gila, tuan-tuan. Orang cari yang sedap gila, tuan-tuan. Orang cari satu benda yang baru dan sentiasa baru, tuan-tuan. Kita jangan selesa tempat yang kita duduk sekarang. Kita jangan selesa dengan apa yang kita ada sekarang. Kerana itu bukanlah sifat orang yang suka mengejar impian. Dia nak kejar impian walaupun apa yang dia capai ni rasa sangat besar dah. Dia perlu mencari jalan supaya dia dapat lebih banyak lagi daripada itu. Kemarin ada seorang, dia berkongsi tentang anak murid dia, yang mana berjaya meraih keuntungan sebulan, tuan-tuan. Sebulan. Dia berniaga, tuan-tuan. Selama 1 bulan, dia berniaga
dan sale dia 9 juta ringgit tuan. Sebulan. Dalam bulan 6. Bulan 6 sale dia 9 juta. Jual binatang apa aku tak tahu. Dia mesej pergi dekat dia punya mentor dia ni, kemudian dia bagi tahu, dia kata apa? Dia kata tuan, dia kata saya tak puas hati lah, dia kata. Tak puas hati. Dia kata tak puas hati apa lagi? Dia kata tak sampai 10 juta. Tak sampai 10 juta. Adakah itu bererti dia tak bersyukur? Itu persoalan dia. Itu persoalan dia, tuan-tuan. Bukan dia tak bersyukur, dia kata bukan tak bersyukur, dia kata tapi saya tak mau selesa dengan apa yang saya ada sekarang. Tak mau selesa. Dia kata 9 juta ni bukanlah satu benda yang kita kata dah cukup-cukup berjaya dah. Sebab kita boleh buat lagi 10, kita boleh buat lagi 11, kita boleh buat lagi 12. Tuan-tuan, bukan tak bersyukur dengan apa yang kita ada. Oh, saya dia duduk dekat jawatan yang tinggi, saya dah sangat selesa dah. Oh, maka buatlah apa yang aku suka. Tak, tuan-tuan. Satu hari kita akan jatuh. Satu hari kita akan jatuh. Kalau kita duduk dalam keadaan yang selesa. Orang yang mengejar impian, tuan-tuan, dia takkan pernah selesa dengan apa yang dia dapat sekarang. Dia takkan pernah selesa. Dia kata, aku duduk macam ni, aku nak kena buat lebih lagi. Supaya aku selamat dengan keadaan yang aku duduk macam ni dan aku dapat mencapai yang lebih tinggi lagi. Baik tuan-tuan, yang terakhir tuan-tuan, nak habis dah berapa minit dah? Kita dah berapa minit dah? Tak mana ada minit dah. Tak nampak dah. Kita dah hampir setengah jam tuan-tuan. Baik, yang terakhir tuan-tuan, orang yang suka mengejar impian ni tuan-tuan, dalam otak dia, dalam kepala otak dia tuan-tuan, dia ni orang yang gila tuan-tuan. Tenang. Kalau guru saya dia kata overthink. Dia berfikir lebih. Dia fikir lebih tuan-tuan. Kalau bahasa kita tuan-tuan dia kata apa? Ni adalah jenis orang yang otak gila. Otak gila. Dia fikir lebih. Tapi dia kena hati-hati dengan satu benda. Hati-hati apa? Dia hati-hati dengan apa yang dia fikir. Sebab orang yang fikir lebih ni dia akan fikir risiko, dia akan fikir apa akan jadi lepas ni, dia akan fikir benda tu. Jadi benda tu juga akan mengganggu dia punya tindakan dia. Akan mengganggu tindakan dia. Jadi orang yang mengejar impian, dia ni ada satu fikiran dia gila. Dia akan buat lain daripada orang lain. Dia akan buat satu perkara yang orang tak pernah buat. Dia akan buat satu perkara yang orang akan kata dia gila. Dia akan buat satu perkara yang kata, tak patut nak buat macam ni. Ini adalah orang yang suka mengejar impian. Dia ni, senang cerita, dia ni gila. Dia ni gila berani. Dia gila berani. Dia kena ada macam tu. Dan dia tak menjadikan sebagai risiko dan menjadikan sebagai takut dia tu sebagai halangan untuk dia nak buat perkara-perkara yang gila. Tuan-tuan. Jadi itu sekadar yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan. Bukanlah daripada poin saya tapi daripada guru saya Faizul Ikhwan yang mana dia kongsikan ke pagi kemarin tuan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu motivasi baru kepada saya dan juga menjadi satu motivasi yang sangat berharga kepada tuan-tuan untuk kita sama-sama amalkan. Saya nak ulang balik tuan-tuan, 8 perangai orang yang suka mengejar impian. Yang pertamanya dia memaksimalkan capability yang ada pada dia, kemampuan yang ada pada dia. Apa kemampuan yang dia ada? Hari ini kita ada hari-hari yang berlalu. Gunakan hari ini dengan semaksimal yang mungkin. Jangan biarkan hari kita berlalu dengan perkara yang sia-sia yang tak mendatangkan keuntungan kepada kita. Dan kemudian tuan-tuan, kemampuan yang kita ada adalah kemampuan networking. Tengok siapa di keliling kita tuan-tuan, carilah mereka untuk bantu kita tuan-tuan. Gunalah mereka untuk bantu kita. Minta tolong, minta nasihat, minta pendapat dan sebagainya. Yang ketiga, memaksimalkan duit yang kita ada. Guna duit kita tuan-tuan untuk kita mengejarkan impian kita tuan-tuan. Yang keempat, memaksimalkan tool yang kita ada. Kita ada peralatan apa? Kita ada telefon dan sebagainya. Kita ada macam-macam peralatan yang kita ada. Gunakan semaksimal yang mungkin untuk kita mencapai impian kita tuan-tuan. Yang kelima, memaksimalkan talent ataupun bakat yang kita ada. Walaupun bakat tu kecil tuan-tuan, tapi kita memaksimalkan, kita kembangkan bakat kita tuan-tuan, kita akan pergi jauh lebih daripada orang lain. Yang keenam, memaksimalkan penasihat tuan-tuan. Kita guna mentor kita tuan-tuan. Kita ada mentor, kita gunalah mereka ni sebaik mungkin. Gunalah, tanyalah mereka, mintalah nasihat mereka, mintalah apa pun nak minta daripada mereka tuan-tuan. Gunakan semaksimal yang mungkin. Sebab mereka tidak pernah berkira. Mentor yang sebenar tuan-tuan, dia tak pernah berkira. Walaupun dia ni seorang motivator yang duk buat program, duk banyak duit tuan-tuan, tapi bila saat kita nak perlukan bantuan dia, kita minta bantuan dia tuan-tuan, dia akan tolong kita tuan-tuan. Walaupun kalau ikutnya kita nak kena buat sesi coaching dengan dia, kita nak kena bayar dan sebagainya tuan-tuan, tapi dia boleh buat coaching free dengan kita tuan-tuan. Itu adalah mentor yang sebenar tuan-tuan. Itu adalah mentor yang sebenar. Baik, kemudian
Poin yang kedua, tuan-tuan. Orang yang suka mengejar impian adalah orang yang berani untuk say no, untuk mengatakan tidak, tuan-tuan. Mengatakan tidak. Satu benda yang takkan membantu dia kata tidak. Dia berani. Sebab kadang-kadang bila dia mengatakan ya, itu telah melanggar prinsip dia. Jadi dia kena berani untuk katakan tidak, aku tak boleh buat. Okey. Yang ketiga, dia ni adalah orang yang berani untuk belasah. Berani untuk belasah. Yang keempat, dia kena pandai hidu, dia kena pandai bau, dia kena pandai cari orang yang negatif dan orang yang akan menarik dia ke belakang. Ini adalah orang yang perlu dia tolak jauh. Dia tak boleh nak goy dengan mereka ni. Bukan tak goy, tak boleh nak kawan. Tak. Tapi dia tak boleh nak campur sebab itu akan merugikan dia. Dan yang kelima adalah kena ada sifat ataupun perangai suka tolong orang lain. Jadikan itu sebagai misi. Saya sebut tadi. Jadikan tolong orang ni sebagai misi kita. Orang minta tolong, kita akan tolong. Itu adalah misi kita. Baik, yang keenam adalah jangan cakap tentang kisah-kisah yang sebelum ni. Cerita dia kata, dulu aku hebat, dulu aku kaya, dulu aku berjaya, dulu aku kurus. Tak payah. Cerita pasal matlamat kita yang di depan. Kemudian yang seterusnya, yang ketujuh, tak pernah puas hati dengan apa yang dia capai. Dan yang ke-8, dia perlu ada overthink. Iaitu sentiasa ada fikiran gila, tuan-tuan. Bukan jadi gila, tuan. Tapi dia punya kerja buat dia gila. Kerja buat dia, tuan-tuan, satu benda yang lain daripada orang lain. Tuan-tuan, ini adalah orang yang akan berjaya, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan berjaya sama-sama, tuan-tuan. Berjaya kita bukan sekadar kita berjaya di akhirat. Kita nak mengejar syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Salahkan nak cari syurga? Tak salah. Sebab Allah berkata, Allah kata apa? Aku sediakan syurga bagi orang yang bertakwa. Orang bertakwa ni orang berjaya. Tapi tuan-tuan, dalam masa yang sama, kita pun nak berjaya dekat dunia, tuan-tuan. Untuk apa, tuan-tuan? Untuk kebaikan kita. Yang penting kita tidak pernah lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid buka dah, tuan-tuan. Jangan lupa pergi masjid, tuan-tuan. Masjid buka dah, tuan-tuan. Bagilah masa, gunalah masa kita sekualiti yang boleh kita bagi, tuan-tuan. Untuk diri kita dan juga untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Gunalah masa kita. Kita ni sibuk mana sangat, tuan? Tak nak pergi masjid. Sibuk mana pun tak tahu kita ni. Sibuk kalah dengan Nabi. Nabi ni dia tu imam. Nabi ni dia lah wakil rakyat. Nabi ni dia Perdana Menteri. Nabi ni semua. Nabi ada 11 bini. Kita ni bini seorang. Kita bini seorang, ya tuan. Nak kata kalut ni jawatan tak ada usaha mana pun. Habis kerja balik-balik duduk rumah duduk terkangkang tidur. Masjid tak boleh nak pergi. Kata kalut apa mana? Bila orang tanya kata apa tak pergi masjid. Dia kata kalut lah. Dia kata tak tahu kalut apa tak tahu. Tapi dia pun tak tahu kalut apa. Tapi nak pergi masjid pun tak dan. Tuan. Kita gunakan masa kita dengan semaksimal yang mungkin. Tuan. Jadi jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih banyak tuan-tuan yang bersama dengan saya. Last ni tinggal 6,000 orang ya. Tuan. Terima kasih banyak. Jumpa lagi insya-Allah. Salah silap saya mohon maaf, kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Gunakanlah poin ini sebagai satu perkara yang sangat berharga kepada diri kita insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.